يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. وقال ربكم يستجيب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهه في الدين وعلمه بالتأويل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العلم وأبواب المرحمة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل البلاء الدنيا والعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ففهمناها سليمان وكولا آتينا حكما وعلما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يشاء، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا ستر رب العالمين. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفتح ما أغلق والخاتم ما سبق والناصر الحق بالحق وحاد إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah Ta'ala berikan kita ruang dan peluang untuk kita terus mengunjungi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menggagahkan diri mendatangi rumah-rumah Allah, menjadi tetamu-tetamu Allah, Dewa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan mudah-mudahan satu hari nanti kita dapat lagi menjadi tetamu Allah di Masjidil Haram, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di Masjid Al-Aqsa, InsyaAllah pada satu hari nanti. Dan mudah-mudahan kita dapat panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan satu hari nanti dapat bertemu dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbab kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menekuni segala sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menekuni segala amal-amal sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sama ada yang Rasulullah ikrarkan, yang Rasulullah perbuat dengan perbuatan Nabi, dan juga apa yang Nabi ikrarkan dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah dapat kita mendalami, memahami, dan insya-Allah taala kita menemukan bagaimana kita meneliti penerusan hidayah, penerusan kasih sayang Allah melalui dakwah para anbiya, para salihus salih, para salihin, para tabi'in, daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tauhid. Dan pada hari ini kita berada dalam keadaan yang menerima Islam, dan kita menekuni, selain daripada kita lahir sebagai seorang Islam, tetapi kita menekuni dan memahami dengan ilmu dan pimpinan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga para ulama, untuk kita mencintai dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai mukmin, sehingga sampai ke peringkat muttaqin, mukhlisin dan arifi billah insya-Allah taala. Kita merujuk kepada buku kita, iaitu biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang nabi. Allah Taala merahmati Zulkifli Muhammad Yusuf Nur Naimah sebagai pengarang kitab ini, buku ini, dan boleh kita menjadikan rujukan untuk kita memahami, mendalami tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah pada zaman Mekah. Ni zaman Mekah, iaitu kalau kita ketahui pada zaman Mekah ini Rasulullah SAW berperingkat berdakwah. Mula-mula Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin, sangat dipercayai. Kemudian akhlak Nabi SAW sangat menyenangkan seluruh orang-orang Mekah. Maka sampai bab dakwah pada zaman Mekah, iaitu bab yang kedua, yang telah diletakkan masanya, tarikhnya ataupun masanya, iaitu 611 Masihi sehingga 615 Masihi. Berapa tahun tuan? 11, 15, 611 hingga 615. Berapa tahun? 4 tahun. Jadi baginda Rasulullah SAW bersendirian dan beribadah di Gua Hira. Sebelum Muhammad bin Abdullah dilantik menjadi Rasul, beliau selalu bersendirian dan mengasingkan diri untuk beribadah di Gua Hira. Setiap tahun Muhammad mengkhususkan beberapa hari ke sana, khususnya pada bulan Ramadan, iaitu bulan ke-9 dalam kalender Islam. Gua Hira hanya dapat memuatkan 1 ataupun 2 orang, dan ia berada di puncak bukit. Kalau tuan-tuan tengok daripada kita duduk dekat hotel-hotel di Mekah, especially sebab saya nampak daripada Mekah tu, sebab saya duduk di hotel, masa tu saya duduk di hotel Movenpick dalam Zamzam Tower tu. Di Movenpick tu nampak nak cam nak cam apa, Gua Hira ni dia macam bonggol unta. Dia macam bonggol unta. Dia bonggol unta. Jadi kalau tuan-tuan dapat pergi, saya Alhamdulillah, kalau setiap kali pergi umrah, insya-Allah ta'ala kita akan bawa jemaah, sama ada waktu pagi selepas subuh, ataupun kita pergi sebelum maghrib. Sebab sebelum maghrib ni kita pergi sembahyang maghrib dulu, atau sebelum maghrib kita naik daki, kalau pukul asar, ba'dan asar kita dah keluar. Lepas sembahyang asar terus kita ambil taksi.
RM30 dia. Jadi kita boleh berada di kaki bukit, Gua Hira. Kita daki pelan-pelan. Ada sekali tu saya dengan jemaah Simply Umrah, jemaah Mumtaz, jemaah yang baru-baru di KLZ, semuanya naik sampai atas. Ada sekali tu memang saya tak larat nak naik. Saya suruh jemaah je naik. Ada sekali tu. Tapi ala kuliah nak tak ada kelebihan apa pun di atas tu. Ngau, macam ngau. Dia please cuba bismillah. Okey. Jadi bila kita naik tu untuk apa? Untuk merasakan bagaimana seorang nabi yang memikirkan tentang masalah umat. Kerana zaman jahiliah tu berbagai-bagai kerusakan yang berlaku. Gejala sosial lah, contoh lah. Contoh dulu sebelah rumah orang tu mabuk, orang ni menyayangi orang, kan? Kacau bilau lah. Kita orang yang baik ni duduk dekat suasana tu unhappy lah, tak happy, dengan suasana kejahilan, orang menyembah, buat kesyirikan, sembah batu, sembah apa kan. Mereka tahu agama Allah tu, tapi mereka tak ikut. Sebab mungkin pendakwah dah tak ada dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengasingkan diri, memikirkan bagaimana nak menjadikan kota Mekah ni, orang Mekah ni balik kembali kepada menyembah Allah yang besar. Jadi Gua Hira hanya dapat memuatkan 1, 2 atau 2 orang. Jadi bila dah naik bukit tu, dia naik bukit sampai dekat atas, dia kena turun sikit, celah masuk sikit. Kena masuk dalam sempit sikit, baru dapat masuk dekat gua tu. Gua tu boleh muat 2 orang. Kalau pergi pagi, tuan-tuan tengoklah keadaan, lalunya penuh lah. Kalau pergi malam tu ada longgar sikit lah, boleh lah sampai situ. Kena tunggu turn lah, kan? Memang tak ada api, tak ada apa, gelap. Cuma dekat atas tu ni sikit ada R&R. Dekat puncak tu ada R&R, adalah jual air, Maggi ke, buah ke, boleh minum situ lah. Kan? Naik tu lebih kurang jalan biasa lah, belahan jalan kan, 1 jam lebih lah. Naik 1 jam lebih, kan? InsyaAllah boleh. Kalau kita ramai yang tak boleh, jadi boleh, kan? Boleh insyaAllah. Jadi Gua Hira hanya dapat memuatkan 1 ataupun 2 orang yang berada di puncak bukit. Gua Hira mempunyai 2 lubang, 1 pintu masuk dan 1 lubang lagi yang boleh nampak Kaabah di situ. Tahun terakhir Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Rasul, beliau bersendirian di situ sebulan Ramadan. Ustaz, sekarang ni tak nampak ke Mekah, Ustaz? Tak nampak Kaabah. Kenapa? Sebab dah ada bangunan banyak, dah tak nampak. Pada zaman tu tak ada bangunan yang tinggi-tinggi. Pada zaman Rasulullah tu, kalau daripada Gua Hira tu mungkin terus nampak, bukan mungkin lah, memang terus nampak Kaabah. Muhammad pulang ke rumah sekali-sekali bagi mengambil makanan, menziarahi keluarga dan sebagainya. Suatu hari dalam bulan Ramadan tahun itu, semasa Muhammad sedang menuju ke Gua Hira, ada suara memberi salam. Assalamualaikum, wahai pesuruh Allah. Apabila beliau menoleh ke belakang, tidak ada orang di situ. Macam sebagai manusia biasa, orang beri salam tak nampak, macam jawab je lah, kan? Kemudian bila Muhammad sudah biasa dengan Jibril, beliau bertanya kepadanya,
Suara siapa yang memanggilnya ketika dia di Gua Hira suatu ketika dulu? Jibril berkata, itu adalah suara batu-batu dan pokok-pokok yang memberi salam kepadamu, wahai pesuruh Allah. Subhanallah. Ini nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tak tahu benda yang ghaib. Siapa yang beritahu? Siapa? Malaikat Jibril yang sebelum apa? Setelah menjadi rakan karib. Ya? Rakan karib kepada Rasulullah SAW, kerana Jibril selalu datang menurunkan wahyu. Jadi kalau hari ini dia jumpa Jibril, macam ini dia ada macam sakit sikit lah. Kan? Dengar ni ajaran Haji Kahar ni dah mula balik dekat Selangor. Dia kata Rasul Melayu. Betul. Malaikat pun terpanjat. Aku dah kata mana ada Rasul lagi kan? Yang tinggal Nabi Isa AS. Itu pun tunggu akhir zaman nanti, kiamat nanti baru turun kan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, sebab tengah duduk ada Nabi Salam. Ustaz, saya pernah juga dengar Nabi Salam. Katakan, kalau Nabi Salam je tapi dia tak cakap pesuruh Allah, maksudnya kita ni mungkin jugalah Allah itu suka kuasa Allah, kun fayakun. Kebetulan pula pokok tu Nabi Salam ke, batu tu Nabi Salam. Assalamualaikum. Bersangka baiklah. Waalaikumsalam lah. Siapa kau dan aku Tuhannya Allah. Sudah, aku berlindung daripada kejahatanmu, dan aku juga mohon pada Allah agar aku terselamat daripada fitnah. Sudah. Katalah kan. Tuan-tuan pergi mana-mana jumpa pula, ada terjumpa lah, bercakap-cakap pula pokok tu. Aku pokok cakap dengan kau ni. Macam. Jadi jangan pelik. Sebab itu semua kuasa Allah. Jangan pula diklaim saya ni orang hebat tau. Macam mana pula hebat? Saya boleh cakap dengan pokok, boleh cakap dengan ayam. Saya dengar saya cakap, saya boleh cakap. Kalau dia boleh mendakwa dia begitu, itu semua adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak cakap itu rahsia Allah beri pada dia. Cumanya tak boleh kita klaim dengan orang ramai. Sebab nanti orang cakap kita apa? Pelik. Gila lah. Apa lagi? Dan kedua, ada orang yang mengamalkan isim-isim, atau dia pergi gila isim. Contohnya dia berwirid, ada short, pum. Kan? Dia pum, putus. Sebab dia kata nak tengok rahsia Allah lah, apa dan sebagainya. Allah buka hijab kat dia, itu terpulang kepada dia. Tapi kita sebagai orang yang waras dan berpegang kepada syiar Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita belajar dengan guru yang betul, belajar dengan kitab dan belajar dengan orang yang menyampaikan, maka kita tak boleh ambil itu sebagai hujah bagi kita. Itu bukan lantak pi, tak. Itu dah Allah dah beri daripada dia. Cukup. Jangan pula kita pergi sanjung dia pula. Lama-lama jadi ayam pin pula. Kan? Kita tak tahu kan. Jadi tak perlulah kita ni belajar tentang Islam ini dengan perkara yang ghaib-ghaib, kan? Magic-magic. Wah, saya sebab saya ni dekat dengan Allah, jadi saya boleh masuk dalam botol. Oh, tengok sekejap lagi, saya masuk dalam botol. Saya boleh duduk atas pucuk kelapa. Sekejap. Saya boleh berdiri atas daun. Awak nak suruh saya duduk atas daun apa? Daun pisang. Saya boleh duduk atas daun pisang. Tak apa itu. Sebab saya dah tahap wali. Wali. Jadi awak kena ikut saya. Siapa betul lah? Tak boleh. Islam bukan datang dengan keadaan begitu. Islam datang dengan ilmu, datang dengan pembuktian dan bertepatan dengan akal. Bukan dengan magic-magic dan sebagainya. Cumanya bila ada
hamba-hamba Allah ini, especially lah zaman-zaman zaman penyebaran Islam di tanah Nusantara, orang-orang yang Allah angkat menjadi wali-wali Allah, mengangkat orang yang dekat dengan Allah hasbah, dia nak pergi berdakwah, masuk ke kampung-kampung orang-orang yang dulu beragama Hindu. Mereka ni berkawan dengan jin, apa sebagainya, dan ada Allah Ta'ala berikan karamah dan banusrah Allah Ta'ala kepada orang sahabat-sahabat pendakwah ini. Bukan dia hebat, tapi Allah yang izinkan. Contohnya dipanggil Wali Songo dan sebagainya, berdakwah di tanah Jawa, yang saat dan ketika itu mereka yang dakwahkan ini bermacam-macam benda tadi. Itu pasal ada pencampuran perkara-perkara yang Hindu bercampur-campur bila masuk Islam, tapi dia masih lagi mengamalkan amalan-amalan Hindu dia. Itu yang berlaku. Tapi kalau orang yang hak, dia buang terus, tak ada, dia tak bergantung dengan makhluk. Walaupun makhluk tu datang jumpa dia, sembah pada dia, aku nak jadikan kau tuan aku. Jin, 3-4 jin datang, gemuk-gemuk jin datang. Satu jin ditunjuk kesaktian dia. Dia boleh potong orang, pasang balik kepala. Macam. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, aku tak perlukan bantuan kau. Aku tak perlukan engkau punya kekuatan-kekuatan ini. Itu semua adalah ilmu kau, hak engkau. Aku tetap kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua dengan izin Allah. Jadi aku bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri Allah Ta'ala, itu hak untuk Allah. Tapi namun nak minta tolong kau, tidak sama sekali. Bila kita minta dengan tolongan jin, sebab jin tu dah bergolek-golek depan kita, kita pun dah terbaca teruja, hebatnya, takjub. Dia masuk sikit je, apa yang aku boleh tolong? Dia sebut apa yang aku boleh tolong? Aku ni macam nak kaya lah, aku boleh carikan tak barang-barang lama dalam perut bumi ni, harta karun. Aku boleh angkat keluar tak? Dia kata semang rensing kacang dia tu. Tapi sebelum aku angkat ni, adalah sikit yang nak kena ni lah. Dia kata tak kisahlah, yang penting aku dapat emas. Nafsu. Bila nafsu dah menguasai diri, apa juga tumbel, apa juga galang ganti, dah terlupa. Yang penting puas. Maka bila dah dapat, bila dah seronok, lama-lama dia terlupa dengan janji dia dan sebagainya, akhirnya makan diri. Itu sebab kita tidak boleh berkawan dengan jin, berkawan dengan syaitan. Tapi berlainan dengan orang yang bertakarub dengan Allah dan dekat dengan Allah, dalam dia berdakwah ada tribulasi, ada gangguan dan sebagainya, dia minta dengan Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Allah, bantulah hamba-Mu yang lemah ini, Ya Allah, dalam meneruskan dakwah kepada manusia ini, Ya Allah. Maka kau hantarlah tentera-tentera-Mu, Ya Allah, untuk menghadapi tentera-tentera batil ini, Ya Allah. Maka Allah akan bantu. Bagaimana Rasulullah SAW dibantu dalam perang Badar, malaikat memuja. Jadi ni senjata-senjata orang mukmin ialah doa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mati sekalipun kena apa-apa juga serangan daripada musuh ini, pastinya syahid kerana dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala mendakwah. Itu pasal bila kita tengok bagaimana Rasulullah SAW mendapat pimpinan Allah melalui
Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala, Allah direct, tapi Allah nak melihatkan kekuasaannya. Allah Ta'ala merintahkan malaikat Jibril sesuai dengan tugasnya menyampaikan wahyu. Itu pasal kita beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Kerana apa itu dari malaikat? Allah jadikan malaikat itu daripada cahaya. Kan? Baik. Sebelum menjadi Nabi, beliau sudah menerima mimpi yang benar. Apa yang beliau lihat dalam mimpinya berlaku. Oleh itu, Muhammad yang menyebut mimpi yang benar itu satu bahagian daripada 36 bahagian kenabian. Ini bukti Nabi itu menerima mimpi yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mimpi yang syaitan. Dilantik menjadi Rasul. Akhirnya sampailah hari yang bersejarah di mana dengan itu berlakunya perubahan besar dalam dunia, juga kepada sejarah manusia dan sejarah dunia. Mengikut pandangan yang dipilih oleh para ulama, hari itu adalah pada malam 27 Ramadan, ketika Muhammad bin Abdullah sedang beribadah di Gua Hira. Tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian putih menceritakan peristiwa itu. Muhammad berkata, aku menjadi takut apabila lelaki itu muncul secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Dia berjalan ke arahku dan menyuruh aku membaca, Iqra, bacalah. Aku menjawab dalam ketakutan, aku tidak tahu membaca. Ya, Rasulullah seorang tidak tahu menulis dan membaca. Ini adalah ciri-ciri seorang Nabi. Aku menjawab dalam ketakutan, aku tidak tahu membaca. Ketika itu lelaki itu memelukku dengan pelukan yang sangat kuat. Hampir-hampir nyawa aku keluar daripada jasad. Ketika itu hilang rasa takut aku. Lelaki itu menyuruh aku lagi, Iqra. Aku menjawab, aku tidak boleh membaca. Dipeluknya aku lagi seperti pelukan yang pertama tadi. Dia menyuruhku, wahai Muhammad, baca. Sekali lagi aku menjawab, aku tidak boleh membaca. Lelaki itu memelukku kali yang ketiga. Hampir-hampir aku mati. Wahai Muhammad, baca. Aku jawab, aku tidak boleh membaca. Lelaki itu berkata, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian manusia. Surah Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi lam sampai situ. Alladzi lam khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Jadi sampai situ. Kata lelaki itu terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-A'la, Al-Alaq. Ayat 1 hingga 5, inilah ayat pertama yang diturun di langit. Ayat ini turun pada malam Lailatul Qadar. Itulah ayat yang pertama. Bukan surah Al-Baqarah. Surah Al-A'la. Ayat 1 sampai 5. Apa tujuannya? Bacalah. Mengajarkan. Pasal ada guru saya, namanya Tuan Haji Tuan Haji Sakijan bin Muri. Ketika saya umur, saya tahun 95 tak salah.
Saya 15 tahun. Beliau ni jumpa saya cakap, kita mesti buat satu program namanya program tarbiyah Jibril. Budak-budak yang nakal ni kurang kasih sayang, dia kata. Jadi kalau kita jumpa budak-budak nakal ni, haqqa ni, kita peluk dia, kita peluk macam mana Rasulullah dipeluk oleh Jibril. Tak peluk, baca ayat kursi 3 kul. Masa tu budak-budak nakal ramai. Budak-budak tu jalan mandi, so ajar mandi wajib dulu. Dia tak nak belajar, dia tak boleh beri fokus dalam kelas. Jadi nak rawat dia tu, kita rawat hati dulu. Kasih cantik dulu, kasih tenang dulu. Dia panggil tak boleh ramai-ramai, 5-6 orang je. Mandi wajib dulu. Satu hari tu ambil kain masing-masing, buat kain pelekat besok tak. Ambil kain berat tutup mulut dia. Ambil kain pelekat, ambil kain pelekat, okey, mandi. Mandi wajib tau, mandi wajib. Terkelip-kelip pula tu. Ambil, mandi. Pakai percawan. Bukan mandi sendiri, mandi Arab. Tunjuk cara mandi wajib. Lepas mandi wajib semua, ambil sembahyang. Okey, kita sembahyang sunat dulu. Lepas sembahyang sunat, peluk. Dia peluk, cikgu tu peluk, baca ayat kursi dan sebagainya. Itu pasal dipanggil tarbiyah Jibril. Apa jadi pada budak tu? Masya Allah, lembut hati dia. Boleh dibentuk balik. Itu dipanggil tarbiyah Jibril. Allahu a'lam. Allah Ta'ala merahmati saya, Masya Allah. Baik. Jadi katakan kata-kata lelaki itu terdapat dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Inilah ayat pertama yang diturun di langit. Ayat ini turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan bermaksud sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kita baca surah Al-Qadar. Macam mana bunyinya? Itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Muhammad berkata, selepas aku membaca ayat ini, lelaki tadi pun hilang. Muhammad menjadi semakin takut apa sebenarnya yang sedang berlaku pada dirinya. Pada masa yang sama, Siti Khadijah berada di rumah. Beliau bagi merasakan ada sesuatu yang berlaku pada suaminya. Itu pasal isteri-isteri yang sayang pada suami, dia akan ada insting, signal, wave dia tu daripada jauh walaupun beribu batu. Ini memang Allah Ta'ala beri. Itu pasal bila kita dengan isteri kita bercakap dengan dia, cakap dengan hati pun. Cakap, ya Allah, murahkanlah rezeki isteri aku, ya Allah. Penat dia, ya Allah, basuh pinggan, basuh baju, mengurus, ya Allah, ampunkanlah dosa. Itu pasal kita ni kalau pandang isteri daripada jauh tu, dia tengah buat kerja, apa kita nak buat? Ya Allah, redhakan dia, aku redha. Isteri kita berasa tu sejuk kan. Abang doakan saya, jangan terpenyat. Macam mana awak tahu? Macam ada balik dia buat, tapi jangan mesti awak jawab, kenapa bang? Kan? Jadi kita nak lihat insting. Kan? Kita kadang orang rumah kita dia ada insting. Suami dia kecelakaan ke apa ke, dia ada insting. Tapi insting itu jangan pula, kenapa buat kau? Tak. Apa kita buat? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hatiku ini Allah tidak tenteram, ya Allah. Maka ya Allah, kau selamatkanlah suamiku, ya Allah. Selamatkanlah istriku, ya Allah, dalam perjalanan. Dan ya Allah, kepada Engkau lah aku berserah segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi bila gitu, maka pada masa itu Muhammad sudah bergerak turun dari gua sambil berlari selepas mengalami peristiwa besar tadi. Apabila berkejaran tiba di rumah, tiba di gua, dia mendapati Muhammad tidak ada di situ. Maksudnya pekerja ni siapa? Siti Khadijah ni ada orang suruhan, dia hantar makanan.
hantar pada Rasulullah, naik ke atas. Dan ada kali Siti Khadijah sendiri naik, menghantar makanan kepada suaminya yang sedang beruzlah. Apabila pekerja tiba di gua, dia melapati Muhammad tiada di situ. Dia mencari sekeliling pun tak ada. Pada masa itu Muhammad sedang berlari menuju ke Mekah. Tiba-tiba semasa Muhammad berlari itu, datang suara dari langit memanggil, "Wahai Muhammad!" Muhammad berkata, "Pada masa itu aku mendongak ke langit, aku melihat pandangan yang paling pelik bagi seorang manusia. Pada masa itu aku melihat Jibril sedang duduk di atas arasy, di atas udara dengan 600 sayapnya, memenuhi langit dan timur ke barat. Kemana saja aku pandang, aku tetap nampak wajah Jibril." Jibril menyeru, "Wahai Muhammad, engkau pesuruh Allah, aku adalah Jibril." Itulah pertama sekali Nabi Muhammad melihat wajah Jibril yang asli. Dua kali Rasulullah melihat wajah Jibril, dua kali yang asli ketika ini menerima wahyu dan memanggil Muhammad ketika, dan satu lagi ketika Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj. Tiba-tiba semasa Muhammad berlari itu, datang suara dari langit, itu yang Jibril panggil. Jibril menyeru, "Wahai Muhammad, engkau pesuruh Allah, akulah Jibril." Kerana hebatnya peristiwa itu, Muhammad berdiri di tempatnya, tidak bergerak-gerak. Tuhan menggambarkan peristiwa ini dalam surah An-Najm ayat 1 hingga 5 dengan maksud, "Demi bintang semasa ia terbenam, rakan kamu Muhammad yang kamu tuduh dengan pelbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar, dan dia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuanmu dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itu disampaikan dan diajar kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat lagi gagah." Jadi inilah satu kejadian Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, daripada asal daripada cahaya dan berbentuk seperti yang Rasulullah lihat. Ada 600 sayap yang besarnya timur dan barat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bertambah yakin kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bahawa malaikat yang Allah utuskan kepada Nabi Muhammad SAW ini untuk menyampaikan wahyu, sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jibril adalah yang tersangat gagah dan ketua para malaikat. Dialah yang berperanan menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Dengan hujung satu sayapnya, dia mengangkat satu negeri dan membenamkan kembali ke bumi. Akhirnya kawasan itu menjadi laut. Itulah laut mati yang ada di sepanjang Jordan dan Palestin sekarang. Siapa yang pernah pergi, dia tahu. Tidak ada makhluk dalam laut tu, masin gila. Nak cerita gila tu, masin sangat nak. Tadi saya dengar ada orang Kedah, dia kata dekat Kedah ni semua banyak mengingati mati, dia kata. Semua mengingati mati. Dia mau cakap apa? Kalau gemuk, dia kata masin mampu. Masin macam nak mampu, dia kata. Terus dia kata banyakkan yang ingat mati. Wallahu a'lam lah. Betul tak betul tanya orang Kedah? Betul ke? Betul je. Sini ada orang Kedah? Ada? Anakku. Apa orang Kedah? Tak. Ya. Jadi laut mati yang ada di sepanjang Jordan, yang boleh orang masuk dalam laut tu masin gila. Masin memang masin sangat, kepadatan dia sehingga boleh terapung, batu pun boleh terapung. Jadi kalau tuan-tuan ada rezeki,
Nak pergi Jordan, bolehlah. Tak silap saya tu. Sekarang tu COVID tutup lah. Kalau besok-besok dah COVID ni dah habis, boleh kita buat ni perawatan ke sana. Tak silap saya 7,000 lebih. 7,000 lebih. InsyaAllah. Jadi itu saja perkongsian tentang biografi Muhammad bin Abdullah pada hari ini. Sekali yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kemudian kelapa saya sendiri. Ikan gelap, ikan tenggiri, moga Allah Ta'ala berkati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Saya ada silap dan salah, mohon dimaafi. Daripada ujung rambut saya berikan kepada saya dengan lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hudika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka alayya bi zambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم بالحياة العلماء وآبستة الشهداء وشرنا يوم القيامة زمرة أولياء وادخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا فاغفر لنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفار ستر العالمين. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.